Hai murid-murid, selamat berjumpa lagi. Hari ini cikgu akan bersama-sama murid-murid belajar satu subtopik yang dipanggil sebagai inertia. Sebelum kita mulakan subtopik hari ini, bolehkah semua murid-murid fikirkan beberapa situasi yang pernah kamu alami di slide berikut. Situasi yang pertama ialah, pernahkah murid berdiri di satu bas yang bergerak? Apabila bas itu tiba-tiba berhenti, badan murid terhembang ke arah hadapan bas itu. Situasi kedua ialah apabila kita berdiri di atas sebuah bas yang pegun, badan kita akan terhembang ke arah belakang apabila bas tersebut memecut secara tiba-tiba. Semua murid sila berfikir terhadap situasi pertama dan situasi kedua. Cuba kaitkan konsep fizik yang berkaitan tentang situasi yang pertama dan yang kedua. Sebelum kita teruskan, marilah sama-sama kita mengenali seorang ahli fizik British yang terkenal yang bernama Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton ini sangat terkenal dengan hukum gerakan Newton beliau. Pada subtopik ini, kita akan belajar tentang hukum gerakan Newton pertama. Apakah itu hukum gerakan Newton pertama? Hukum gerakan Newton pertama menyatakan bahawa sesuatu objek akan kekal dalam keadaan asalnya, iaitu dalam keadaan pegun atau dalam keadaan halaju selagam, jika tiada daya luar bertindak ke atas objek itu. Ya, murid-murid, apakah pemerhatian yang kamu dapat daripada video yang pertama dan video yang kedua? Boleh cikgu simpulkan untuk video pertama? Dalam video pertama, kita akan nampak pengayun jam itu sentiasa bergerak tanpa berhenti. Pengayun jam itu hanya akan berhenti apabila satu daya luar yang digunakan untuk menahan dia bergerak. Maka, dia sudah mematuhi hukum gerakan Newton pertama. Untuk video yang kedua, duit shilling masih dalam keadaan statik walaupun duit shilling yang terbawa itu telah digerakkan daripada kedudukan asal. Maka, ini juga menunjukkan bahawa duit shilling itu akan sentiasa berada dalam keadaan pegun jika tiada daya luar yang bertindak padanya. Kedua-dua video ini telah menunjukkan situasi yang boleh diterangkan oleh hukum gerakan Newton pertama, iaitu satu objek akan dalam keadaan pegun dan satu objek mungkin dalam keadaan halaju seragam jika tiada daya luar bertindak kepada objek tersebut. Sekarang, kita akan kaitkan hukum gerakan Newton pertama dengan satu konsep fizik, iaitu inertia. Apakah itu inertia? Inertia ialah sifat semula jadi satu objek yang cenderung untuk menentang sebarang perubahan kepada keadaan atau bentuk asalnya. Sama ada dalam keadaan pegun atau statik ataupun dalam keadaan bergerak. Setahu kita, inertia merupakan satu sifat semula jadi yang menentang tentang perubahan. Setiap kali penentangan terhadap perubahan, maka kita akan nampak kesan inertia.
Daripada tontonan video pada slide sebelum ini, kita akan dapati apabila kertas itu dialihkan dengan kadar yang cepat, duit shilling akan jatuh ke dalam bekas. Ini kerana inertia duit shilling itu akan mengekalkan keadaan asal dia, iaitu pegun. Maka dia akan jatuh kepada bekas itu apabila kertas telah ditarik dengan cepat. Hasil pemerhatian daripada video sebelum slide ini, kita dapati apabila kertas itu dialih dengan kadar yang lambat, duit shilling juga akan ikut kertas itu bergerak. Duit shilling tidak jatuh ke dalam bekas. Ini menunjukkan apabila perubahan berlaku bukan dalam masa yang singkat secara mendadak, maka kesan inertia kurang jelas dalam situasi ini. Cikgu yakin bahawa semua murid sudah faham tentang apa itu inertia, apakah itu hukum gerakan Newton pertama. Maka sekarang kita perhatikan kesan inertia yang positif. Kesan inertia akan memberi faedah kepada sesetengah situasi. Misalnya, yang pertama, botol sos tomato dianyun dan dihentikan dengan tiba-tiba, maka sos tomato akan terus keluar dari botol. Kepala penungku boleh diketatkan dengan menghentak bahagian pemegangnya dengan lantai. Untuk situasi kedua, selepas hujan, payung itu boleh dipusingkan dan berhenti secara tiba-tiba, maka titisan air hujan akan terkeluar daripada payung tersebut. Maka payung itu dapat dikeringkan dengan kadar yang cepat. Inertia juga memberi kesan yang negatif. Situasi yang pertama, penumpang akan terhumbang ke arah hadapan apabila kereta berhenti secara tiba-tiba dalam kemalangan. Situasi yang kedua ialah tentang lori tangki yang membawa air. Tangki di dalam lori itu dibahagikan kepada beberapa tangki kecil. Tujuannya ialah untuk mengurangkan kesan negatif inertia. Jika tangki lori itu adalah satu tangki yang besar, maka inertia dia adalah sangat tinggi dan ini akan membahayakan kepada pemandu lori jika berlakunya kemalangan apabila lori tersebut berhenti secara tiba-tiba. Baik murid, kita sudah di penghujung perbincangan untuk hari ini. Sebelum saya tamatkan perbincangan hari ini, marilah kita imbas kembali apa yang telah kita bincang pada hari ini. Subtopik untuk hari ini ialah inertia dan kita sudah bincang tentang hukum gerakan Newton pertama, definisi inertia, dan kita juga melihat beberapa contoh kesan inertia. Kita ada lihat contoh kesan positif inertia yang mendatangkan faedah kepada kita dan kesan negatif inertia yang membahayakan kita. Maka, cikgu harap semua murid dapat mempelajari dan memahami perbincangan hari ini. Okey, murid-murid, maka kita tamatlah perbincangan hari ini. Terima kasih kepada semua.